Dah. Dah. Okey. Okey, jadi kita dah nak mulakan lah. Cikgu akan share screen. Cikgu akan share screen cikgu. Okey. Boleh nampak tak skrin cikgu ni? Boleh. Cikgu tengah tunjukkan Boleh. apa sekarang ni? Kesamaan lainnya dalam pemboleh ubah. Kesamaan linear dalam Dalam pemboleh dua ubah. pemboleh ubah. Ya, inilah tajuk yang kita nak belajar. Okey, cikgu dapati masih lagi ada orang dia tak faham tau apa maksud tajuk ni. Okey, yang pertama cikgu akan terangkan apa yang dimaksudkan oleh tajuk ketaksamaan linear. Benda tu dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi kita pergi kepada penerangan satu demi satu. Alamak, kejap cikgu punya ni. Cikgu punya pen ni tak function pula. Aduh. Okey, kejap Okey, jadi cikgu nak terangkan apa yang ada dalam tajuk ni. Sebelum kita pergi, okey ni kamu kena salin. Apa yang dimaksudkan dengan ketaksamaan linear? Apa yang dimaksudkan dalam dua pemboleh ubah? Okey, ini kita masuk kepada bab 6. Ini nama tajuk bagi bab 6. Nota-nota ni kamu kena salin. Okey, yang pertama sekali, bab 6 dia bercakap tentang ketaksamaan. Mana ini dia bercakap tentang ketaksamaan? Ketaksamaan. Ketaksamaan yang dimaksudkan dalam tajuk ni adalah dia bercakap tentang persamaan. Apa tu? Okey, yang pertama kita bercakap tentang X sama dengan 5. Ni cikgu dah bagi tahu dah. Bila cikgu cakap tentang X sama dengan 5, X tu adalah 5. Dia bukan 6, dia bukan 7, dia bukan 4, dia bukan 3. Okey, kita masuk kepada simbol ketaksamaan. Ada berapa simbol ketaksamaan? Cikgu nak soal kamu. Ada berapa, Nisa? 4. Ya, kita ada 4. Jadi yang pertama sekali kita pergi kepada yang paling besar. Yang lagi besar. Okey, ni simbol yang pertama. Simbol ni nama dia lagi besar. Lagi besar. Jadi bila cikgu bagi simbol ni maksudnya X lagi besar daripada 5. Lagi besar. Bila cikgu cakap dia lagi besar, maksudnya X ni boleh jadi. Cikgu tak cakap dia semua. Cikgu tak cakap dia semua. Cikgu cakap X ni boleh jadi jawapan dia 6. Boleh jadi jawapan dia 7. Boleh jadi jawapan dia 8. Dan boleh jadi lagi besar, lagi besar, lagi besar. Selagi dia menepati syarat X tu lagi besar daripada 5. Jadi betul lah jawapan dia. Tu maksudnya lagi besar. Yang kemudian cikgu nak terangkan yang nombor 2, X lagi besar dan sama dengan. Kamu kena faham perbezaan dua-dua ni. Okey, dia kata apa? Lagi besar dan sama dengan. Dia bercakap tentang sama dengan. Bila dia bercakap tentang lagi besar dan sama dengan, kamu kena faham. X tu, dia boleh jadi lagi besar daripada 5. Tapi dia ada mention tentang satu perkataan sama dengan. Bila dia cakap sama dengan, bila cikgu cakap X lagi besar sama dengan 5, 5 tu terlibat tak dalam X tu? Terlibat. Ya, dia terlibat. Jadi kita mulakan dengan 5. Dekat atas ni kita mulakan dengan 6. Sebab apa? Sebab dia hanya mention lagi besar. Jadi X lagi besar dan sama dengan 5. Jadi kita mulakan dengan 5. Macam mana? 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kamu nampak titik ni adalah maksud dia dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan dua simbol ni. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada simbol yang seterusnya. X lagi kecil daripada 5. Yang ni simbol ni bercakap tentang lagi kecil. Bila lagi kecil, jadi dia macam tadi. Cumanya dia mengecil pula. Dia mengecil pula.
Jadi dekat sini dia tak mula dengan 5. Kamu kena faham. Dia mula dengan 4. Sebab apa? Lagi kecil daripada 5. Jadi 5 tu tak terlibat. Dia mula dengan 4, dia mula dengan 3, dia mula dengan 2, 1 dan seterusnya. Itu maksud lagi kecil. Dan simbol yang terakhir adalah X lagi kecil dan sama dengan 5. Ini kamu kena faham. Lagi kecil dan sama dengan. Lepas ni kita nak aplikasikan apa yang kita belajar ni. Okey, bila cikgu cakap X lagi kecil dan sama dengan 5, 5 tu terlibat ke tak, Farhan? 5 tu terlibat ke tak? Okey, yang lain lah. 5. Okey. 5 tu terlibat ke tak? Cikgu tak dengar? Terlibat. Ya, terlibat. Dia mula dengan 5. Sebab apa? Sebab dia ada simbol sama dengan. Jadi dia mula dengan 5. Makin kecil 5. 5. Lepas tu dia makin kecil. Dia jadi 4. Dia menjadi 3. Lepas tu dia jadi 2. Dan makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi inilah yang membincangkan tentang ketaksamaan. Inilah. Bila orang tanya ketaksamaan tu apa? Tak sama. Tak sama dengan 5. Jadi tak sama tu maksudnya dia ada 4. Lagi besar, lagi kecil, lagi besar sama dengan, lagi kecil sama dengan. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Ini tentang ketaksamaan. Yang kedua kita bercakap tentang linear pula. Ni nanti kamu kena salin Okey, kita pergi kepada linear. Apa yang dimaksudkan dengan linear? Linear. Linear adalah satu persamaan garis lurus. Sebab tu bila kamu buka bab ni, persamaan garis lurus. Kalau kamu ada buku teks depan kamu, kamu pergi buka bab kamu, bab 6 ni, tak ada graf yang bengkok. Tak ada graf yang membentuk curve. Semua graf dekat sini dia bercakap tentang garis lurus. Tak kisah dia macam ni ke, dia macam ni ke, dia macam ni ke, dia akan membentuk garis lurus. Sebab itulah bila orang tanya linear tu apa, linear tu adalah garis lurus. Kamu boleh je cuba cek buku kamu, kamu tengok. Dia persamaan garis lurus ke tak? Okey, jadi persamaan garis lurus, persamaan dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Yang ini tadi ketaksamaan kamu belajar dekat form 2. Garis lurus kita belajar dekat form 3, bab 9. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Kamu kena tahu persamaan garis lurus tu macam mana. Sebab nanti dalam bab ni, kamu dikehendaki membuat satu garis lurus. Sebab tu kita kena ada ilmu ni. Kita kena ada ilmu. Yang pertama ilmu tentang ketaksamaan. Yang kedua ilmu tentang linear. Okey. Jadi M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Ni salin tahu. Jadi M ni formula dia adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. M ni adalah kecerunan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu C tu apa C? Zarif. C tu apa Zarif? Kalau M ni kecerunan, C ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pintasan. Ya, pandai. Siapa tu? Alamak, terus tak dengar. Okey, C adalah pintasan. Tapi pintasan apa? Cikgu nak dengar sikit. Pintasan apa? Pintasan ada 2. Pintasan apa? Michelle, pintasan apa? Pintasan Y. Ya, pintasan Y. Jadi C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y adalah satu garisan yang memotong di paksi Y. Dia memotong dekat paksi Y. Ini adalah kita punya C. Okey, jadi itu yang pertama. Kita kena tahu apa yang ada dalam persamaan garis lurus.
Jadi, cikgu tunjuk ni kamu kena salin tau. Okey, jadi dalam persamaan linear, dia ada satu benda yang kamu kena faham. Contohlah, cikgu masukkan nilai M. 3x tambah 5. Yang kamu kena faham dekat sini, Y dengan X. Dengan X, dia takkan ada kuasa. Dekat dalam bab ni, dia takkan ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan seterusnya. Dia takkan ada dalam keadaan punca kuasa, dia takkan ada dalam keadaan kuasa negatif. Jadi dalam bab ni, dia hanya kuasa 1 sahaja. Kalau kamu jumpa dalam buku teks kamu bab 6 dia bercakap Y kuasa 2. Maksudnya ada something wrong kat situ. Kalau kamu pergi kat buku latihan kamu dia ada tulis Y kuasa 2, X kuasa 2 dekat dalam bab 6. Iaitu bab ni ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Maksudnya ada silap dekat situ. Jadi dia hanya ada Y dan X kuasa 1. Kuasa 1 macam mana? Kuasa 1 ni dia tak perlu tulis. Tapi kalau kamu nak nampak macam ni. Y kalau Y sahaja sebenarnya Y tu kuasa 1. X kalau X tu sahaja X tu kuasa 1. Okey. Jelas ke tentang persamaan garis lurus? Okey. Jelas. Okey. Jelas. Bagus. Okey, jadi kita pergi kepada maksud pemboleh ubah pula. Maksud pemboleh ubah. Okey, kita pergi apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni maksud dia adalah pemalar. Pemalar ni adalah huruf. Huruf ni apa? Huruf ni adalah algebra. Bila dia bagi tahu tentang dua sahaja pemboleh ubah, dia akan ada dua sahaja huruf. Dua sahaja huruf sama ada dia Y sama dengan 3X tambah 5, iaitu huruf pertama, huruf kedua. Jangan kamu takkan kira X tambah X sebagai dua huruf. Kamu kira X, dia kan X saja. Maksudnya X tu satu sahaja huruf. Jadi dekat sini, dalam bab ni, dia hanya boleh ada dua huruf sahaja dalam satu persamaan. Kamu takkan jumpa 3 huruf. Kamu takkan jumpa 4 huruf. Yang kamu hanya jumpa ada 2 huruf sahaja. Sama ada dia datang dengan Y ataupun X. Atau dia datang dengan huruf lain. Tak kisah. Pergi kepada A sampai Z. Dia tak kisah dia nak ambil huruf mana. Tapi maksimum adalah 2 huruf sahaja. Maksimum 2 huruf sahaja. Untuk bab ni. Dan dia takkan datang dengan satu huruf. Dia akan datang dengan 2 huruf. Sebab apa? Sebab bab ni bercakap tentang 2 pemboleh ubah. Jadi sebenarnya bila kita tengok kepada nama tajuk tu, kita dah boleh nampak bab ni bercakap tentang apa. Tapi kamu kena fahamlah, barulah kamu boleh hurai. Bila kamu faham nama bab, contohlah cikgu cakap kan, cikgu tengok Farhan. Okey, bila orang cakap Farhan, cikgu boleh terus gambarkan. Oh, Farhan ni macam ni. Oh, Farhan ni macam ni. Oh, Farhan ni macam ni. Orang tu tak terangkan lagi kat cikgu Farhan tu macam mana. Tapi bila dia mention nama Farhan tu, cikgu dah kenal Farhan tu, cikgu dah boleh cakap, oh, macam ni. Barulah dia nak ajar, oh, Farhan ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi bila cikgu dah kenal Farhan awal, jadi cikgu lagi senang untuk faham tentang Farhan. Sekarang ni sama juga dengan bab ni. Bab ni bercakap tentang, kamu tengok daripada dia punya nama tajuk. Nama tajuk ni lama-lama baru kita hurai nama tajuk. Ketaksamaan. Maksudnya bab ni bercakap tentang ketaksamaan. Ketaksamaan ada 4 simbol. Yang ni lagi besar. Lagi besar dan sama dengan. Lagi kecil dan sama dengan. Yang kedua, dia bercakap tentang linear. Linear ni apa? Linear ni adalah
persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ada 3 jenis persamaan. Persamaan am, persamaan kecerunan, persamaan pintasan. Tapi tak payah pergi lagi. Kita ambil yang asas iaitu persamaan kecerunan. Ni kita panggil persamaan kecerunan tau. Tak apalah kalau kamu tak tahu tu. Kamu tahu benda ni dulu. Benda ni dulu. Okey. Jadi inilah persamaan kecerunan. Ini yang cikgu huraikan. Apa yang ada dalam persamaan kecerunan? Dalam persamaan linear, bila dia bercakap tentang linear, jadi Y dengan X mesti kuasa 1 sahaja. Tak boleh kuasa 2, kuasa 3, kuasa negatif 2, kuasa 2/3. Tak boleh. Lepas tu dia baca pula nama tajuk dia. Dalam 2 pemboleh ubah. Dalam 2 pemboleh ubah tu apa? Pemalar. Pemalar ni apa? Pemalar ni adalah jumlah sesuatu yang kita tak tahu nilai dia. Jadi kita tak tahu nilai dia berapa, kita letak pemalar. Kita gantikan dia dengan huruf. Huruf tu apa? Huruf tu algebra. Jadi dekat sini, dalam huruf algebra dekat sini, dia bercakap tentang Y dengan X. Tapi kamu kena faham, dia tak semestinya bercakap Y dengan X sahaja. Bila cikgu cakap tentang huruf, dia boleh jadi A sampai Z. Tapi dalam bab 6, cuba kamu belik satu bab 6 ni, kamu mesti, soalan-soalan yang dalam bab 6, dia mesti akan ada 2 huruf. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Dalam satu persamaan mesti ada 2 huruf. Maksudnya apa? Ada 2 pemalar. Maksudnya apa? Maksudnya ada 2 benda nilai yang kita tidak tahu. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ini baru nama tajuk. Ni baru nama tajuk. Okey. Jadi cikgu bagi masa untuk kamu salin dulu. Cikgu bagi masa 1 minit. Cikgu nak check. Okey, yang lain dah tutup dah kamera. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Okey, jadi kita pergi kepada buku teks dulu. Okey, siapa-siapa yang tak sempat salin, screenshot. Screenshot. Lepas tu, lepas tu salin lah nanti habis kelas. Berry Lisa boleh dengar ke suara cikgu? Berry Lisa boleh dengar ke? Alamak, tak dengar. Okey. Jadi, Wan, ada siapa-siapa nak tanya tak dekat sini? Clearing jelas ke semua clearing? Jelas cikgu. Okey. Cikgu, Boleh ke cikgu? Ada nak tanya? dia punya pemboleh ubah boleh kuasa 2 ke cikgu? Tak boleh. Dia tak boleh kuasa 2. Pemboleh ubah dia kena kuasa 1 sahaja. Dia tak boleh kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya tak boleh. Kalau kuasa 2 dekat kuadratik. Kalau dalam ni kuasa 1 sahaja. Okey, Wan Farisha ada nak tanya apa-apa soalan kat sini? Tak ada? Tak ada. Okey. Jadi kita pergi kepada buku teks. Okey, cikgu ajar kamu Dalam bab ni, apa benda yang kamu kena tahu? Okey, yang pertama yang cikgu nak ajar ni, cikgu nak ajar dulu, cikgu ajar. Keluarkan persamaan. Keluarkan persamaan. Kita nak belajar cara nak keluarkan persamaan. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan satu-satu. Kamu tinggal fokus je. Kamu tinggal fokus je. Tengok dan fahamkan. Tak faham, tanya. Jadi, persamaan ni penting. Sebab apa? Sebab kalau kamu keluarkan persamaan yang salah, garis lurus kamu salah. Bila garis lurus kamu salah, ketaksamaan kamu salah. Jadi kita belajar betul-betul cara nak keluarkan persamaan. Okey, kita tengok kepada persamaan yang pertama. Okey, contoh 1. Okey, masing-masing boleh tengok kepada contoh 1. Cikgu nak ajar kamu cara nak keluarkan persamaan.
Okey Okey, tengok ni betul-betul. Okey. Di ke atas. Okey. Tengok betul-betul dan fahamkan. Okey. Siapa tak faham tanya cikgu terus tau. Okey. Ni soalan. Ini adalah soalan. Taufik. Okey. Yang pertama cikgu bagi tips nak keluarkan persamaan. Keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat. Cara nak keluarkan maklumat adalah sama ada kamu salin balik, salin balik atau kamu garis balik ayat tu. Okey. Jadi sekarang ni Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Sebenarnya bila daripada sini, daripada ayat pertama Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan, sebenarnya kita boleh faham persamaan yang kita nak keluarkan, adalah tentang buku. Persamaan yang kita nak keluarkan adalah tentang buku. Sebab apa? Sebab dekat sini dia mention tentang buku rujukan dan buku latihan. Jadi perkara pertama, cikgu ajar satu-satu tahu. Perkara pertama, kamu kena tahu persamaan kamu bercakap tentang apa. Bercakap tentang Taufik ke? Bercakap tentang buku. Jadi tengok betul-betul isi pada ayat yang pertama. Jadi persamaan kita ni adalah tentang buku. Dan kita kena tahu, maklumat pertama adalah tentang buku rujukan. Maklumat yang kedua adalah tentang buku latihan. Okey, semasa pameran buku diadakan. Okey. Jadi kita tengok pula yang seterusnya. Tengok daripada ayat pertama kita boleh nampak persamaan tentang buku rujukan dan buku latihan. Yang kedua, kita baca pula ayat kedua. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan. Okey, harga. Dia mention tentang harga pula. Harga buku rujukan adalah RM14. RM14. Dan harga sebuah buku latihan. Buku ni B cikgu, buku rujukan, buku latihan. Buku latihan adalah RM9. Jadi yang pertama dia bercakap tentang buku. Ayat pertama dia bercakap tentang buku. Ayat kedua dia bercakap tentang harga. Baca satu-satu. Baca satu-satu. Okey. Jadi kita pergi kepada amount maksimum iaitu ayat yang ketiga. Ini ayat ketiga. Ayat kedua, ini ayat ketiga. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik adalah RM100. Jadi Taufik ni ada RM100. Dan amount maksimum adalah yang boleh dibelanjakan adalah RM100. Okey, cikgu padam jap. Amount maksimum. Amount maksimum adalah RM100. Jadi kamu tengok ni macam mana cikgu keluarkan. Okey, persamaan ni adalah tentang buku rujukan dan buku latihan. Harga dia dah bagi. Harga dekat sini adalah harga buku rujukan adalah RM14. Buku latihan RM9. Amount maksimum adalah RM100. Kalau dia kata amount maksimum tu RM100, takkanlah Taufik ni beli buku rujukan tu satu, buku latihan tu satu. Takkan. Jadi sekarang ni Taufik ni, kamu baca ayat ni. Beberapa. Bila dia bercakap tentang beberapa, Taufik takkan beli satu buku rujukan dan satu buku latihan. Jadi kamu tengok daripada sini, cikgu dapat simpulkan harga buku. Yang pertama, cikgu pergi kepada buku latihan. Kamu tengok ni buku latihan. Yang kedua bercakap tentang buku rujukan. Tengok betul-betul cara cikgu keluarkan. Okey. Dalam buku latihan, dalam buku rujukan juga. Bila kita nak beli, kita kena tahu harga. Tak kisahlah dalam dunia ni, kalau kamu nak beli apa-apa, kamu kena tahu harga. Yang kedua, bila kamu dah tahu harga, kamu kena tahulah bilangan. Bilangan yang nak dibeli.
bilangan yang nak dibeli. Itu adalah tips untuk kamu. Tak kisah kalau dia dalam keadaan apa-apa pun dalam dunia ni. Contohlah, kamu pergi dekat kedai. Saya nak susu. Okey, susu RM5. Lepas tu kamu tak bagi tahu berapa bilangan kamu nak. Yelah, susu RM5. Berapa? RM5. Kalau kamu cakap RM5 saja, pemilik kedai susu tu tak tahu nak bagi kamu berapa banyak susu. Sebab apa? Setiap pembelian barang dalam muka dunia ni, dia mesti diiringi dengan harga dan bilangan. Okey, jadi dekat sini, dia bercakap tentang apa? Dia bercakap tentang buku latihan. Buku latihan harga dia dah bagi RM9. Jadi cikgu tulis RM9. Harga untuk buku rujukan dia dah bagi RM14. Kita tulis RM14. Jadi dekat sinilah kita letak kat mana pemalar dia. Pemalar ni apa? Pemalar ni adalah satu nilai yang kita tidak tahu. Jadi kita wakilkan dengan apa? Kita tak boleh wakilkan dengan kosong. Kita wakilkan dengan huruf. Wakilkan dengan huruf. Jadi sekarang ni, bilangan buku latihan, cikgu letak X. Bilangan buku rujukan, cikgu letak Y. Ni soalan cikgu tahu. Kalau dekat buku teks bagi lain, tak apalah. Tak apalah, cikgu bagi tak naklah pakai X dengan Y, cikgu bagi A dengan B. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Cikgu bagi A. Buku latihan cikgu bagi A, buku rujukan cikgu bagi B. Jadi persamaan kita. Kita nak buat persamaan dekat buku latihan, bilangan darab dengan harga kita dapat 9A. Tambah dengan, sebab apa? Sebab apa tambah? Sebab Taufik dia bukan beli buku latihan sahaja. Dia beli juga buku rujukan. Jadi tambah 14B. Ini adalah kita bercakap tentang persamaan kuadratik. Silap. Persamaan linear. Persamaan linear. Kamu tengok kat sini, A dia tak ada kuasa pun. Jadi sebenarnya A ni kuasa 1, B ni kuasa 1. Okey. Kamu baca pula. Okey, sampai situ jelas ke 9A tambah 14B? Boleh faham ke? Boleh. Clarin jelas? Boleh. Okey. Siapa lagi cikgu nak tanya? Wan Farisha jelas, Wan Farisha? Jelas cikgu. Okey. Farhan jelas ke Farhan? Jelas cikgu. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke macam mana sampai cikgu dapat 9A tambah 14B tu? Ada. Okey, tak ada. Okey, 9A tambah 14B. Kita guna cikgu sambung penjelasan cikgu. Okey, kita pergi kepada maklumat nombor 3. Amount maksimum adalah RM100. Maksudnya Taufik tu ada RM100. Kalau cikgu letak sama dengan 100, maksudnya Taufik kena belanjakan RM100. Taufik mesti belanjakan RM100. Jadi cikgu tak boleh letak sama dengan ni. Kalau cikgu letak lagi besar, maksudnya Taufik kena belanjakan lagi besar daripada RM100. RM101, RM102, RM103. Tapi Taufik ada RM100 sahaja. Jadi kita tak boleh pakai lagi besar. Sekarang kita pakai pula lagi besar dan sama dengan. Taufik hanya ada RM100. Taufik tak boleh nak pakai lagi besar daripada RM100. Jadi kita faham. Yang ini dipotong. Kita pergi pula nombor 4. Taufik nak pakai bawah lagi kecil daripada RM100. Mungkin betul. Kita tengok sini. Dia bercakap tentang amount maksimum adalah RM100. Maksudnya kalau cikgu pakai simbol ni, dia tak jadi amount maksimum dia RM100. Dia jadi RM99. Sebab itulah cikgu tak boleh pakai simbol ni. Jadinya dekat sini cikgu pakailah simbol lagi kecil dan sama dengan. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan 100. Jadi bila dia bermula dengan 100 dan lagi kecil, maksudnya dia boleh jadi RM99, dia boleh jadi RM98. Betul lah. Dah Taufik tu ada RM100 sahaja. Jadi kita pakailah simbol lagi besar dan lagi kecil. Jelas ke? Boleh faham ke semua?
Boleh? Baik. Okey. Michelle jelas ke Michelle? Jelas. Okey. Okey, cikgu Cikgu. bagi, ya, ada soalan nak tanya? Boleh ulang balik tak part tu? Yang mana? Yang ni ke? Simbol tu. Okey. Cikgu ulang balik Okey, cikgu padam balik. Okey, tengok betul-betul lah. Lepas ni kita nak buat latihan. Okey. Simbol dalam matematik untuk sama dengan, yang pertama dia ada sama dengan. Yang kedua dia ada lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan sama dengan. Okey, tengok betul-betul. Kalau cikgu pakai, okey, baca dulu ayat ni Baca ayat yang terakhir. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Maksudnya kita boleh faham apa? Kita boleh faham, okey, Taufik ada RM100. Jadi yang tu kita kena tahu. Okey, kalaulah cikgu pakai sama dengan, cikgu nak letak sama dengan dekat sini. Okey, bila cikgu letak sama dengan, maksudnya apa? Maksudnya dia tak cakap amount maksimum. Dia cakap apa? Amount yang mesti dibelanjakan oleh Taufik. Dia cakap apa? Sebab apa? Sebab nak ke tak nak ke, Taufik tu kena cukupkan juga RM100 tu. Jadi tu salah. Kita tak boleh pakai macam tu. Kita tak boleh pakai sama dengan. Sampai situ jelas ke Adila? Kenapa tak boleh pakai sama dengan? Jelas. Okey, kita pergi kepada simbol kedua. Lagi besar. Bila cikgu bercakap tentang lagi besar, dia bukan jatuh dekat 100. Dia jatuh dekat 101, 102, 103 macam cikgu terangkan awal-awal tadi. Sebab tu cikgu terangkan awal-awal tadi. Dan bila cikgu pakai lagi besar, 101, 102, macam mana Taufik nak ada RM101 padahal dalam poket dia ada RM100 sahaja? Jadi automatik salahlah simbol lagi besar ni. Jelas kat situ Adila kenapa cikgu pangkah nombor 2? Jelas. Okey, nombor 3. Cikgu cakap tentang lagi besar juga sebenarnya salah. Walaupun ada sama dengan RM100 tu termasuk, tapi lagi besar daripada 100, 101, 102 dan seterusnya salah lah. Taufik tu ada RM100 je. Okey, nombor 3 salah. Nombor 4. Lagi kecil. Bila cikgu cakap lagi kecil, dia tak mula dengan 100. Dia mula dengan 99, 98 dan ke bawah. Jadi bila cikgu baca balik soalan ni, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Maksudnya 100 termasuk. Jadi 99, 98 dikira salah. Itu cara dia. Dan yang terakhir inilah jawapan dia. Sebab apa? Sebab bila dalam jawapan ni 100 tu termasuk dan dia lagi kecil 99, 98 dan ke bawah. Jadi automatik kita pakai simbol lagi kecil dan sama dengan. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak terangkan satu lagi contoh. Okey, sekarang ni dah 9 suku dah. Okey, tak apa. Kita pergi kepada lagi satu contoh. Kejap cikgu ambil contoh yang susah sikit lah. Ni sama je. Kejap Okey, tengok kepada C. Okey, cikgu nak ajar ni takut kamu tak tahu tentang info dekat sini. Okey, kita tengok kepada C. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan betul-betul, tak faham, tanya. Okey. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey, tengok betul-betul. Puan Lecumi. Cumi. Okey, Puan Lecumi ingin menyumbangkan RM50. Jadi, kita tahu apa? RM50. Dia nak sumbangkan RM50. Selalunya, bila kita baca ayat ni, dia nak menyumbangkan RM50. Jadi dekat sini sebenarnya kita dah boleh agak. Kita nak pakai lagi besar ke? Lagi besar sama dengan ke? Lagi kecil ke? Lagi kecil dan sama dengan.
Kenapa cikgu tak cakap tentang persamaan sama dengan? Sebab jarang berlaku dalam persamaan. Sebab apa? Sebab soalan sebab bab 6 bercakap tentang ketaksamaan. Cikgu dah terang tadi tu Okey, habis. Ni cara cikgu keluarkan maklumat tau. Untuk pembelian dua jenis kuih. Dua jenis kuih. Jadi kita boleh tahu dia nak beli kuih sekarang ni. Persamaan kita akan bercakap tentang pembelian dua jenis kuih. Okey, jadi cikgu bercakap tentang kuih. Kan cikgu bagi tahu apa-apa berkaitan dengan pembelian, dia kena ada dua syarat sahaja. Iaitu bilangan dengan harga. Kalau kamu nak beli telur dekat kedai. Okey, kamu bagi tahu, saya nak 5 biji telur. Berapa harga dia? Kamu cakap 5 biji telur je. Kamu takkan nak dapat selesaikan urusan pembelian tu kalau kamu tak tahu harga. Jadi kita nak beli kuih. Dua jenis kuih. Puan Lecumi lah nak beli kuih. Okey. Kuih apa? Kita cari dua jenis kuih bersempena hari kantin di sekolahnya. Harga kos sebiji karipap ialah 50 sen. Maksudnya karipap. Kuih yang pertama bercakap tentang kuih karipap. Ialah 30 sen. Dan sebiji kuih kasturi. Kasturi pula dia bercakap tentang kuih nombor 2, kuih kasturi. Jadi kalau bercakap tentang pembelian, bercakap tentang harga, kamu ikut jadual cikgu. Jadi dia nak bercakap tentang kuih. Persamaan kita bercakap tentang kuih. Kuih pertama tentang kuih karipap. Kuih kedua tentang kuih kasturi. Jadi nak buat harga, nak buat pembelian dia kena harga, dia kena ada harga dan bilangan. Dan bilangan. Sama juga dengan kuih kasturi, dia kena ada harga dan bilangan. Jadi kamu tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, maaf kalau saya ingat. Okey, tapi kamu faham Okey. Cikgu buat jap garis, dia kena buat satu-satu ni, takut kamu tak faham. Okey. Jadi, untuk bilangan harga, dia dah mention dekat dalam. Dekat ayat tu. Dia mention apa? Kuih karipap ialah 30 sen. Jadi, kita letak dekat sini 30 sen. Kuih kasturi ialah 40 sen. Kita letak 40 sen. Jadi, dekat sini, pembelian kuih dekat sini, kita tak tahu apa. Kita tak tahu tentang bilangan dia. Jadi bila kita tak tahu tentang bilangan dekat situ, kita wakilkan pemalar. Kita wakilkan huruf. Okey, kita wakilkan, cikgu letak XY. Okey, karipap X, kasturi Y. Bila orang bercakap tentang tentang soalan ni, bila orang bercakap tentang persoalan ni, soalan ni, jadi kamu tengok tau, kamu boleh nampak apa sesuatu tau. X tu apa? X tu adalah bilangan karipap. Y tu untuk apa? Y tu adalah bilangan kuih kasturi. Sebab apa? Sebab kamu dah buat table macam ni, kamu boleh nampak X dengan Y tu wakil untuk apa. Jadi dekat sini, kita daripada sini, kita boleh nampak apa? Dapat apa? Dia punya persamaan. Dia nak beli dua jenis kuih. Kuih pertama, karipap, darab bilangan dia 30 sen. Darab X. Tambah. Sebab apa ada tambah? Sebab kalau cikgu bagi 30X sahaja, maksudnya Puan Lecumi ni dia beli karipap je. Sekarang ni Puan Lecumi dia beli dua kuih. Jadi kita gunakan tambah. Kasturi, kuih kasturi. Apa kuih kasturi? 40 darab dengan Y. Jadi sekarang ni, okey, sekarang ni kita ada 30X tambah 40Y. Kat situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau tak faham tanya Okey, 30X tambah 40Y. Okey, cikgu nak wakilkan dengan RM50X. Okey, yang pertama sekali, kita tengok simbol apa boleh pakai. Okey, tapi cikgu nak ajar satu benda. Dekat sini kalau cikgu tulis 30X tambah 40Y, kamu kena faham. Dia bercakap tentang unit. Kalau kamu letak, okey, simbol cikgu cakap simbol dulu, simbol dulu. Kalau lagi besar dengan lagi besar ni, cikgu bagi tahu salah dulu. Kenapa? Sebab dia nak sumbangkan RM50 sahaja.
Jadi bila dia sumbangkan RM50 sahaja, automatik kita boleh pangkah nombor 1 dengan nombor 2. Yang ni dengan yang ni. Sebab apa kita boleh pangkah yang ni? Sebab kalau yang ni di atas 50, 51, 52. Kalau simbol lagi besar dan sama dengan ni, 50, 51, 52. Kalau simbol yang ni, dia tak mula dengan 50. Dia mula dengan 49, 48. Jadi kita boleh pangkah. Jadi automatik kita tahu simbol ni. Sebab tu cikgu ajar. Cikgu ajar kamu. Sebab apa? Sebab mula simbol ni lagi besar dan sama dengan. Dia mula dengan 50, 49 dan 48. Jadi kita pakai simbol lagi kecil dan sama dengan. Cikgu harap kamu faham macam mana cikgu ambil simbol satu-satu. Okey. Habis, habis. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada sama dengan 50. Siapa buat sama dengan 50 ni salah. Sebab apa? Sebab 30 dekat sini dia bercakap tentang sen. 40 dekat sini bercakap tentang sen. 50 dekat sini dia bercakap tentang ringgit. Sebab tu salah. Kalau kamu nak masukkan dia dalam persamaan, kamu kena tukarkan RM kepada sen. Jadi dekat sini, macam mana nak tahu RM kepada sen? RM kepada sen apa formula dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? RM1 berapa sen? RM1 Okey, 100 sen. Okey, kalau RM50 berapa sen? RM50. RM50,000. Okey. 500 sen 500 sen. Kalau kita nak tukarkan dia Ego, ya. RM500. RM500 RM5. Okey, RM5,000. Sorry, RM5,000. Okey. Ni RM1, 100 sen. 50, RM5,000 sen. Sorry. RM5,000 sen. Okey. Ni jawapan dia. Jadi dekat sini kita boleh nampak kita dah tukarkan kepada sen. Cikgu, tak best lah kalau tukarkan kepada sen, kita nak tukarkan kepada RM. Tak kisah. Kalau kamu nak tukarkan kepada RM, kamu okey, kalau dekat sini ni jawapan untuk sen Tiba-tiba ada kawan kamu buat dalam RM. Tiba-tiba ada kawan kamu buat dalam RM, unit RM. Sen 30 sen dekat sini dia jadi 0.3x. 40 sen dekat sini dia jadi 0.4 sen. Dan RM dekat sini adalah RM50. Jadi dia bagi 50. Ini dalam unit RM. Ini dalam unit RM. Ini dalam unit RM. Jadi, dua-dua betul. Ini kalau dia main dengan unit. Dia main dengan unit. Tadi dia tak cakap tentang unit. Sekarang ni dia bercakap tentang unit. Jadi, sen, RM. Jadi cikgu ajar itulah. Okey, jelas ke? Boleh faham ke? Okey. Ada soalan nak tanya siapa-siapa? Michelle, ada soalan nak tanya Michelle? Tak ada. Tak ada. Oh. Barry Lisa. Siapa nak tanya ya? Bukan dia ada lagi satu jawapan ke? Dia jawapan dia 3x tambah 4y lebih kecil atau sama dengan 500. Boleh. Boleh. Kalau kamu itu kita panggil nisbah. Kita panggil nisbah. Okey. Soalan daripada Nisa. Kalau cikgu tulis 3x tambah 4y kecil daripada 500. Cikgu, betul ke? Betul ke ni? Ni pun betul juga. Ni pun betul juga. Sebab apa? Sebab cikgu bahagi 10. 30 bahagi 10, cikgu dapat 3. 40 bahagi 10, cikgu dapat 4. 5,000, cikgu bahagi 10, cikgu dapat 500. Ini kita masuk kepada tajuk nisbah. Tapi cikgu tak naklah fokus kepada nisbah tu. Kalau kamu tengok dalam buku teks ni, kenapa kamu tengok kat dalam buku teks ni banyak jawapan kan? Sebenarnya ni tiba-tiba dia tunjuk, dia pusing-pusingkan macam ni. Okey, kita tengok pula. Yang ni kan. Mana soalan tadi? Okey, nombor 2. Okey, kalau kamu tengok kat sini. Cikgu ada darab 2 ni. Darab 2 ni. Darab 2 ni. Kenapa tiba-tiba ada darab 2 ni? Ini kita panggil nisbah. Ini kita panggil nisbah. Itu adalah kita panggil nisbah.
Jadi untuk bab 6, untuk bab 6 dia tak tekan sangat pasal nisbah tu. Dia tekan tentang persamaan. Itu cara dia. Jelas ke? Boleh faham? Nisa okey, menjawab ke Nisa? Boleh. Okey, dia bercakap tentang nisbah cikgu nak ajar nisbah. Itu dekat tajuk lain, nisbah trigonometri. Nanti kamu jumpa dekat trigo. Nanti masuk. Okey, jadi bagus, soalan yang bagus. Ada siapa-siapa nak tanya lagi soalan? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, nanti kalau soalan apa A, B, C ni, kalau kamu buka buku teks 6.1A, kamu bagi selak jawapan. Kamu selak jawapan, kamu akan jumpa kat jawapan dia bercakap tentang atau. Macam mana boleh ada dua jawapan? Sebab dia bercakap tentang nisbah. Dia bercakap tentang nisbah. Okey, jadi cikgu harap jelas dua contoh dan penerangan. Yang mahal tu penerangan tu sebenarnya. Okey. Tapi untuk cikgu terangkan kenapa kamu kena ada soalan nak tanya cikgu. Macam Nisa, Adila, good question. Okey, sekarang masing-masing pergi buka kepada, kita akan buat beberapa soalan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba buat soalan pertama. Okey, cuba buat soalan pertama, kedua dan ketiga. Kita buat 3 soalan. Okey, cikgu bagi masa. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Cuba buat soalan 1, 2, 3. Ambil gambar, send dekat cikgu. Cikgu bagi masa. Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Dari Lisa mana? Tak dengar suara pun. Dari Lisa ada ke? Ada. Bazil macam mana Bazil? Jelas ke Bazil? Jelas, cikgu. Okey, yang dah tutup kamera, buka kamera balik. Cikgu nak tengok tengah buat ke tak tu. Hantar kat cikgu Okey, bagus. Dia dah buat. Jangan risau, kita akan bincangkan jawapan dia sama-sama.
Unit tak payah letak kat bawah. Tadi cikgu just terangkan je kenapa dia jadi 30X tambah 40Y 5,000 sen tu. Sen-sen tu tak payah letak sebenarnya. Cikgu just terangkan sahaja. Okey, tak apa. Okey, nanti cikgu tunjuk . Tak boleh. Tak boleh. Okey, unit jangan letak dalam kita punya persamaan. Tak ada persamaan yang ada unit. Cikgu, Ya. yang kalau bahagian kg tu, bahagian 5 kg tu, contoh soalan 1 kan, 5 kg tu kita letak last boleh? 5 kg. Tak perlu mention unit. Tak perlu mention unit. Okey. RM? RM pun tak payah letak. Apa-apa unit jangan letak. Dalam kita punya jawapan, ingat bila kita punya jawapan akhir sekali tak perlu letak unit. Tiga tu tak berapa faham. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Okey, 2 minit lagi. 2 minit lagi. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Oh, bagusnya, bagus. Okey, habis masa. Okey, jadi bagus. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, boleh dengar ke cikgu punya suara? Boleh.
Boleh. Okey, mantap. Okey, jadi masing-masing tengok cara cikgu selesaikan nombor 1 dan dia punya penerangan. Okey, jadi kamu tengok ni betul-betul. Okey, jadi Lim membeli X kilogram rambutan. Kilogram ni sebenarnya dia bercakap tentang berat. Dia bercakap tentang berat. Dan Y kilogram langsat. Berat langsat. Jadi kita boleh tahu apa? Dia beli rambutan. Dia beli rambutan dan dia beli juga langsat. Cikgu keluarkan ni supaya kamu nampak. Jadi X dia dah, kalau soalan tu dah bercakap X, dia dah pakai huruf X, wajib kamu pakai X. Mesti kamu pakai X. Jangan pakai huruf lain. Jadi berat untuk rambutan. Kamu jangan ambil kilogram tu. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang X. Jadi kamu buat macam ni. Berat kilogram. Sama juga dengan langsat. Sama juga dengan langsat. Kamu tulis berat kilogram. Maksudnya kita tahu berat. Berat ada dalam gram, miligram. Tapi dekat sini dia bercakap kilogram. Ini X, ini Y. Jadi, dengan jumlah jisim kedua-dua buahan itu, sekurang-kurangnya 5 kilogram. Jadi dekat sini, bila cikgu cakap tentang jumlah jisim. Bila jumlah ni sebenarnya tambah. Jadi dekat sini kita dah dapat X tambah Y. Ini persamaan kita. Kita cakap X tambah Y. Kat X tambah Y ni jelas ke? Boleh faham ke macam cikgu dapat X tambah Y tu? Boleh. Okey. Jadi, kita ada 4 benda kita nak kena check. Kita ada 4 benda kita nak kena check. Apa maksud sekurang-kurangnya? Kita nak pakai nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Sekurang-kurangnya. Paling sikit 5 kilogram. Tu maksud dia. Paling sikit 5 kilogram. Jadi bila cikgu bercakap tentang lagi besar, maksudnya cikgu tak mula dengan 5 kilogram. Cikgu mula dengan 6 kilogram, 7 kilogram, 8 kilogram. Jadi automatik nombor 1 ni salah. Sebab apa? Sebab dia kata dimension tentang 5 tu. Dimension tentang 5 tu. Jadi yang seterusnya. Sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit. Kalau cikgu cakap sebanyak-banyak 5 kilogram, maksudnya 5 tu jadi maksimum. Jadi bila cikgu cakap paling kurang 5 kilogram. Jadi dekat sini, dekat nombor 2, dia mula dengan 5, 6, 7, 8. Jadi betul lah. 5 tu yang paling sikit. Maksudnya makin besar. 6, 7, 8. Itulah jawapan dia. Jadi kita pakai lagi besar dan sama dengan 5. Kita tak boleh pakai lagi kecil. Sebab apa? Sebab kita pakai lagi kecil. Kalau nombor 3 ni, dia bermula dengan 4, 3, 2. Bila dia cakap sekurang-kurangnya 5 ni, faham? Faham? Paling kurang dia mesti 5. Tapi bila dia ada 4, jadi automatik tu salah. Kalau dekat bawah ni sama juga salah. Dia mula dengan 5 bagus dah. Tapi 4, 3, 2. Paling kurang dia punya apa orang cakap? Dia punya sempadan di 5. Tapi kat sini 5, 4, 3, 2 makin kurang. Jadi salah. Jadi jawapan nombor 1 ini. Jelas ke? Boleh faham? Jelas. Okay, siapa yang salah sila buat correction. Bazil macam mana boleh faham Bazil? Boleh cikgu. Okey. Ammar ke Amir? Amir boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, tak faham bagi tahu cikgu. Tak faham bagi tahu cikgu. Jangan diam. Adila macam mana tadi? Jelas ke Adila? Jelas. Okey, sekarang kita tengok pula nombor 2. Harga sebatang pen dan buku. Maksudnya yang pertama, maklumat pertama dia bercakap pen. Lepas tu dia bercakap tentang buku. Okey. Jadi harga. Ingat kalau dia bercakap tentang harga, dia kena ada dua. Maksudnya dia beli, dia membeli. Orang membeli, dia kena ada bilangan dan harga. Masing-masing untuk, bila dia cakap macam ni kan, pen dan buku. Masing-masing RM1 dan RM2. Dan ni menjadi titik tengah.
Kalau sebelum Dan dia bercakap tentang pen, maksudnya pen tu adalah RM1. RM RM1. Kalau selepas Dan dia bercakap tentang buku dan selepas Dan dia mention RM2, maksudnya dekat sini dia bercakap tentang buku tu adalah RM2. Jadi dekat sini kita tambah pula. Ini adalah dia punya harga. Dia adalah dia punya harga. Okey, kita pergi pula kepada Gopal menjual P batang pen. Maksudnya yang kedua dia bercakap tentang bilangan. Dia bercakap tentang bilangan. Dekat pen dia tak bagi tahu berapa batang pen, tapi dia mention tentang P. Jadi kita letak P dekat sini. Untuk buku dan Q buah buku. Jadi untuk buku dia pakai Q. Jangan pakai huruf lain. Kalau dia pakai P dengan Q, kamu kena pakai P dengan Q. Ni jawapan dia. Jadi dekat sini kita darabkan. 1 darab P. Kita akan dapat 1P. Jadi dia kata dia jual dua-dua. Dia ada dan. Dan maksudnya dia jual. Buku pula. Tambah 2 darab Q. 2 darab Q. 1P tambah 2Q. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas, boleh faham. Okey. Yang lain macam mana? Michelle? Clarin? Jelas cikgu. Okey. Jadi lepas tu tengok kita pergi kepada 4 simbol ni. Tengok betul-betul 4 simbol ni. Cikgu sebenarnya kejar masa ni. Okey, lagi besar. Kalau cikgu bercakap tentang lagi besar, cikgu tulis 250 250. 250 kamu kalau nak senang kan, kamu tulis macam cikgu tulis 4 ni. Kamu senaraikan. Kalau lagi besar 250, dia tak mula dengan 250. Dia bermula dengan 251, 252 dan seterusnya. Kalau nombor 2 ni, ni 1, ni 2. Dia buat kita kat apa? Dia mula dengan 250, 251, 252 dan seterusnya. Kalau nombor 3, dia tak bermula dengan 250. Dia bermula dengan 249, 248 dan seterusnya. Kalau nombor 4, dia bermula dengan 250 tapi dia ke bawah. 249, 248 dan seterusnya. Jadi bila dia bercakap, fahamkan betul-betul ayat ni. Lebih daripada 250. Dia tak nak 250, dia nak lebih daripada 250. Lebih tu mention tentang banyak. Automatik nombor 3 dengan nombor 4 salah. Lebih daripada. Dia tak cakap lebih. Bila dia mention tentang lebih, nombor 1 dengan nombor 2. Sekarang ni dia cakap lebih daripada. Dia nak atas 250. Jadi kat sini ada 250. Nombor 2 salah. Jadi dekat sini kita pakailah nombor 1. Jawapan dia lagi besar daripada 250. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Okey, cikgu buka soalan. Adila ada nak tanya soalan? Okey. Clarin ada nak tanya soalan? Yalah cikgu. Okey. Kita pergi pula kepada nombor 3. Kita pergi pula kepada nombor 3. Masing-masing tengok nombor 3 Okey. Niza mengisi 0.5 kilogram tepung ke dalam X bekas kecil. Jadi yang pertama dia bercakap tentang dia isi tepung. Jadi dekat sini X ini adalah bekas kecil. Bekas kecil. Okey, dia isi berapa banyak? Dia isi 0.5 kilogram. Berapa bilangan bekas kecil? Adalah X. Jadi untuk bekas kecil, persamaan dia 0.5 darab X. Kita akan dapat 0.5X. Sekarang kita pergi pula kepada bekas besar. Bekas besar. Okey, dalam bekas besar dia cakap apa? Bekas besar dia boleh isi 1.5 kilogram tepung. Jadi berapa banyak bekas besar? Dia tak bagi tahu berapa. Dia bagi tahu huruf Y. Wah, bekas besar. Jadi bilangan untuk bekas besar adalah 1.5. Jadi untuk persamaan bekas besar adalah 1.5 darab Y. Jadi dia kata apa? Jumlah jisim tepung yang diisi. Jumlah
Bila dia bercakap tentang jumlah penambahan, jumlah adalah penambahan. Jumlah di bekas kecil tambah dengan jumlah di bekas besar. 0.5 X tambah 1.5 Y. Kat sini jelas ke? Boleh faham? Boleh faham ke? Okey. Sekarang dia bercakap tentang 10 kilogram. Okey, kita nak pakai simbol 1, 2, 3, 4. Kalau cikgu pakai, kita mention, kita pergi tengok. Dia kata, kurang daripada 10. Yang ni dengan yang ni confirm salah. Jadi, kita pergi kepada nombor 3 dengan nombor 4. Bila kita pergi kepada nombor 3, kurang daripada 10. Dia tak nak 10. Dia tak nak 10. Kalau kamu naik lift kan, muatan lift mesti kurang daripada 80 kilogram. Contoh 80 kilogram. Maksudnya orang 80 kilogram tak boleh masuk lift tu. Orang 79 kilogram baru boleh masuk lift tu. Jadi untuk kurang daripada 10 kilogram, 10 tu tak terlibat. Jadi nombor 4 tu salah. Dekat sini kita pakai nombor 3. 0.5 X tambah 1.5 Y kurang daripada 10. Jelas ke? Jelas. Okey. Habis dah. Bagus. Okey, habis dah. Okey, jadi ini adalah cara kita nak keluarkan persamaan. Sebab apa pentingnya persamaan ni? Sebab daripada persamaan tu kita nak buat garis lurus nanti. Daripada garis lurus barulah kita nak tentukan. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu. Okey, kamu tengok ni betul-betul. Okey, ni kamu kena salin tau. Sama salin. Okey, kita dah masuk kepada graf. Sekarang ni kita nak menentukan, kita nak belajar ada lagi dalam 40 minit. Cikgu nak ajar kamu satu benda, iaitu cara nak jawab soalan muka surat nombor 2. Cara nak jawab soalan muka surat nombor 2. Ataupun kamu boleh tengok kepada contoh 3 ni, cikgu ajar kamu. Tapi cikgu nak ajar dulu persamaan tu macam mana. Okey, masing-masing tengok dekat depan. Okey. Sekarang ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar cara menentukan Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan garis lurus tadi cikgu ajar kamu. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kejap Cikgu nak fokus kepada satu je lah. Okey, ni kamu kena salin. Siapa ada buku teks, sila buka buku teks. Okey, tengok kat sini. Bila Y lagi besar, kita nak lorek belah mana? Y, ada satu persoalan tau. Persoalan. Kat mana nak dilorekkan? Tengok ni betul-betul. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok. Okey. Bahagian lorekan. Sebab apa? Sebab ada orang confuse. Kat mana kita nak lorekkan? Clarin dah belajar kan? Bab 6. Sudah cikgu. Macam mana Clarin nak tahu dilorekkan belah mana? Atas, bawah, kiri, kanan? Dari persamaan. Okey, betul. Okey, bahagian lorekan kita pergi kepada dari persamaan. Dari persamaan, betul. Jadi kamu tengok ni betul-betul. Kalau persamaan tu dia bercakap tentang Y sama dengan. Dia bercakap tentang Y sama dengan. Maksudnya kalau Y kamu buat lagi besar, kamu lorek belah atas. Kalau Y lagi kecil, kamu lorek belah bawah. Jadi kalau dia kena betul-betul dekat garis lurus ni, dia jadi sama dengan. Kalau belah atas, kamu punya lorekan yang warna merah. Kalau belah bawah, kamu punya lorekan yang warna biru. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau persamaan kamu dia bermula dengan X sama dengan apa?
Kalau X sama dengan apa? Kalau cikgu bercakap X lagi besar, yang ni kamu kena lorekkan belah kanan. Kalau X lagi kecil, kamu lorekkan belah kiri. Contoh. Kita tak bercakap tentang Y. Lama kali ni ke? Okey, contohlah. X lagi besar. Kita tak cakap Y ni tahu. Kamu padam ni. Kamu padam ni. Cikgu tak boleh nak conteng. Okey, okey. Jadi kamu tengok kat sini. Okey. Cikgu tukar persamaan kita. Cikgu tukar X. X sama dengan 3Y tambah 2. Okey, contohlah contoh. Dia bercakap tentang X. Kalau dia cakap X lagi besar. Kamu cakap X lagi besar. Kamu punya lorekan adalah dekat warna biru. Kalau dia cakap X lagi kecil, kamu punya lorekan adalah warna merah. Kamu kena faham tu. Maksudnya, kalau kamu nak tengok X, kamu tengok mana kiri, mana kanan. Kalau persamaan tu bercakap tentang Y sama dengan. Dia mention tentang Y sama dengan dulu. Kamu lorekkan belah atas untuk lagi besar. Lorekkan bawah untuk lagi kecil. Boleh faham ke? Okey. Okey, ni salin. Salin. Cikgu bagi masa untuk salin. Ini penting. Sebab nanti kamu tak tahu nak lorek belah mana. Dalam SPM, kalau dia masuk bahagian C, wajib ada lorekkan. Okey, Farhan. Farhan macam mana? Jelas ke Farhan? Jelas cikgu. Okey. Cikgu, Ya? kalau SPM, Mac ada bahagian AC ke? Apa? Tak dengar? Kalau dalam SPM, Mac ada bahagian AC ke? Ada. Dia ada bahagian 3 bahagian. Kata 2. A, B, C. Dia ada 3 bahagian. Dalam SPM. Biasanya kalau AC Mac macam ni cikgu. Okey. Jangan risau. Nanti cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu ingat cikgu punya plan untuk dalam kelas tuition ni, cikgu akan habiskan sampai bab 8. Habis bab 8, kita akan jawab soalan setiap bab. Bentuk SPM. Bentuk SPM kita akan jawab. Macam mana bentuk SPM untuk bab 1. Macam mana bentuk SPM untuk bab 2. Bahagian A, B, C. Kita jawab 3 bahagian. Itu nanti. Nanti cikgu tunjuk. Cikgu ada dah modul je. Jangan risau. Okey ke Nisa? Boleh cikgu. Okey, kita satu-satu. Okey, dah salin. Kita akan pergi kepada nota yang seterusnya. Iaitu nota yang ni. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan. Contoh 3 ni kamu tengok betul-betul. Okey. Okey. Lukis garis lurus. Nak lukis garis lurus ni minggu depan. Nak lukis garis lurus ni minggu depan. Cikgu ajar kamu cara nak lukis garis lurus tu. Okey, bukan apa. Sebab nanti cikgu akan ajar satu-satu lah. Cikgu ajar satu-satu. Cikgu nak fokus yang ni dulu. Okey. Jadi kamu tengok kat depan. Kita akan pergi kepada apa yang kita nak buat sekarang ni. Okey, kita nak buat sekarang ni adalah macam mana nak menentukan titik. Macam mana nak menentukan titik. Cikgu nak kamu nampak. Okey, yang pertama sekali kan cikgu bagi tahu kamu. Y sama dengan MX tambah C adalah persamaan garis lurus. Jadi, ini kamu punya persamaan. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, ini adalah garis lurus kamu. Okey. Jadi, tengok betul-betul. Okey, sekarang ni soalan datang dengan apa? Soalan datang negatif untuk negatif 1X 5. Lagi kecil daripada 5. Maksudnya apa? Dia mula dengan negatif 1. Dia mula dengan negatif 1. Dia habis dengan 5. Dia habis dengan 5. Tu maksud X kamu. Maksudnya kamu nak lakarkan graf, iaitu kamu masukkan X tu berapa sahaja. Okey. Jadi,
Okey, jadi kamu tengok dekat depan. Cikgu nak tunjuk Okey, sorry. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak apa? Okey, cikgu nak daripada plotkan titik ni, plotkan titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima dan titik keenam, kita nak tentukan sama ada titik ni kalau dia berada dekat atas, macam cikgu bercakap tadi, kalau berada dekat atas, ni persamaan garis lurus kita. Ini adalah persamaan garis lurus kita. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Kalau titik tu kena dekat garisan. Kalau titik tu kena dekat garisan, kamu tengok ni. Cikgu padam yang ni. Kalau titik tu kena dekat garisan, macam 1, 4 ni, dia jadi sama dengan. Kalau titik tu Y lagi besar daripada negatif 2X tambah 6, maksudnya dia berada dekat atas daripada garisan. Macam cikgu bercakap tadi. Kenapa cikgu cakap atas dengan bawah? Sebab dia bercakap tentang Y. Y lagi besar duduk atas, lagi kecil duduk bawah. Kalau titik tu dia buat lagi kecil negatif 2X tambah 6, maksudnya dia berada di bawah garisan. Yang tu kamu kena faham sekarang. Jadi bentuk soalan macam dekat worksheet kamu sekarang ni, kamu boleh tengok kat sini. Kalau cikgu tak tunjuk graf tu, kamu tak tahu dia bercakap pasal apa. Jadi sekarang ni, bila kamu jumpa, tengok nombor 1 cikgu baca. Tentukan sama ada titik 3, 5, titik koordinat X 3, Y dia 5, memuaskan. Memuaskan ni maksudnya kedudukan dia. Berada dekat Y sama dengan 3 tolak 4X. Sama dengan ni, maksudnya atas garisan. Cikgu bagi tahu, Y sama dengan ni adalah atas garisan. Dia betul-betul duduk atas garisan. Macam mana contoh dia? Ini contoh dia. Bila cikgu bercakap Y sama dengan dia duduk betul-betul atas garisan. Mana-mana koordinat yang duduk dekat atas, duduk dekat atas garisan yang macam warna hitam tu, dia berada, dia punya persamaan mesti Y sama dengan. Okey, yang kedua. Kalau cikgu bercakap tentang Y lagi besar. Y lagi besar. Maksudnya dekat sini dia bercakap, ini D cikgu letak D di atas garisan. Kalau yang Y lagi besar ni atas garisan lah, sorry kalau kamu pening. Atas garisan ni maksudnya ni garisan kita. Belah atas. Okey, cikgu ubah ayat cikgu. Cikgu ubah nota cikgu, sorry. Okey, cikgu ubah nota cikgu. Yang ini belah atas. Belah atas garisan. Maksudnya kamu tengok dekat cikgu punya ni, yang warna pink. Yang warna pink, semua titik ni, dia punya persamaan dia adalah lagi besar. Sebab apa? Sebab dia berada di atas garisan. Okey. Kalau yang warna biru, iaitu kalau dia bercakap Y lagi kecil daripada garisan, lagi kecil daripada persamaan, Y adalah belah bawah garisan. Yang tu kamu kena faham dulu. Sebab apa? Sebab kita nak buat sekarang ni, kita hanya nak tentukan. Okey, kita nak tentukan sama ada titik ni, dia punya persamaan sama dengan ke, lagi besar ke, lagi kecil. Kita nak menentukan dia punya ketaksamaan sahaja. Tapi dia punya nombor tak akan berubah. Contoh, Y sama dengan 3 tolak 4X. Y sama dengan 3 tolak 4X. Y lagi besar daripada 3 tolak 4X. Y lagi kecil daripada 3 tolak 4X. Nombor 3 tolak 4X tu tak akan berubah. Yang kita nak check sekarang adalah dia dekat sama dengan ke? Sama dengan ni kat mana? Dia berada di atas garisan. Lepas tu ataupun kita nak check dia lagi besar. Bila lagi besar maksudnya dia belah atas garisan tu. Kalau lagi bawah, dia berada di belah bawah garisan tu. Jelas ke? Boleh faham ke?
Alamak. Tak dengar. Boleh jelas ke? Boleh faham ke? Jelas, boleh faham. Okey. Jelas. Clarin jelas ke Clarin? Jelas cikgu. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat nombor 1 ni. Tengok nombor 1 macam mana cikgu buat. Tak pun kita bagi kepada contoh. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak kena buat adalah kita nak comparekan dua benda. Kamu tengok dekat sini, kita nak comparekan dua benda. Apa dua benda tu? Yang pertama adalah titik koordinat. Titik koordinat dan garis lurus. Kita nak comparekan dua benda ni. Jadi cikgu ajar kamu. Kita nak comparekan dua benda ni, dia berada di titik koordinat dan garis lurus. Jadi kamu tengok betul-betul. Cikgu akan selesaikan soalan dekat depan. Cikgu tak pergi kepada contoh dulu. Okey. Jadi masing-masing tengok ni betul-betul. Okey. Kita nak check. Okey. Kamu buat table. Kamu buat table. Satu table untuk titik dulu. Untuk titik dulu. Yang kedua untuk garisan. Ikut cikgu punya step. Garis lurus. Okey. Jadi sekarang ni kita punya garis lurus adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey. Titik koordinat kita adalah kita nak check ni. Kita nak check 1, negatif 2. 1, negatif 2. Okey, kita buat 1, negatif 2. Maksudnya dekat sini kita dah ada satu table. Kita dah ada satu table. Sampai sini jelas ke? Boleh faham? Cikgu. Ya. Cikgu. Kenapa belah tu satu, belah yang satu lagi kita tahu itu satu? Sekejap cikgu pakai earphone. Apa soalan dia tadi? Kenapa kita tahu yang bagi titik tu yang belah sebelah negatif 2 tu satu? Belah negatif 2 tu satu. Oh, ni soalan. Ni soalan ni. Koordinat. Ni titik yang pertama. 1, negatif 2. Jelas? Okey. Okey, kita nak check 1, negatif 2 ni. Okey. Jadi cara nak check dia, kamu tengok ni betul-betul. Okey, daripada koordinat ni, kita tahu ni X, ini Y. Okey, dekat koordinat titik ni, Y dia sama dengan negatif 2. Jelas, Bazil? Jelas, cikgu. Okey, jadi sekarang untuk garis lurus ni, kita nak tahu berapa dia punya Y. Jadi, kamu nak comparekan garis lurus dengan titik. Jadi, kamu kena pakai nilai X. Kamu kena masukkan nilai X. Mana nilai X kita nak ambil? Kita ambil X dekat sini. Jadi, Y sama dengan negatif 2. Ambil X dekat sini. 1 tambah 6. Jadi, selesaikan. Tekan kalkulator. Negatif 2 darab 1 dapat negatif 2 tambah 6. Jadi, dekat sini kita akan dapat Y sama dengan negatif 2 tambah 6 dapat berapa? Negatif 2 tambah 6 dapat berapa? Dapat 4. Okey, kita dapat 4. Jadi bila kita dapat 4, kamu tengok ni betul-betul. Jadi bila kita dapat 4, kita nak comparekan antara nilai Y. Y dekat sini negatif 2, Y dekat sini 4. Maksudnya, kita comparekan yang ini dia punya simbol. Garis lurus lagi besar daripada titik sebab apa? Y dekat sini 4. Y dekat sini negatif 2. Jadi persamaan untuk titik 1 negatif 2 ni kita pakai persamaan ni. Y sama dengan negatif 2X. Y cumanya kita ubah simbol sama dengan ni menjadi simbol lagi kecil. Negatif 2X tambah 6.
Ini adalah jawapan untuk titik ini sahaja. Jadi 1 negatif 2 ni titik dia kita tengok. Kalau lagi kecil maksudnya dia dekat bawah garisan. Okey, kita cari 1 negatif 2. Maksudnya 1 negatif 2 dekat sini. Garisan dia dekat sini. Sebab itulah dia berada di bawah garisan. Jelas ke? Yes. Okey, Clarin. Boleh faham ke Clarin? Boleh cikgu. Okey. Okey. Jadi masing-masing tengok pula. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Cikgu ambil. Tadi cikgu ambil nombor 1. Cikgu ambil pula nombor 2. Okey. Masing-masing. Kalau kamu ni salin tau. Salin. Okey. Jadi kita pergi pula kepada contoh nombor 2. Cikgu padam balik. Nanti kalau nak tengok balik. Tengok dekat. Ke ada yang nak salin? Nak salin cepat. Cikgu bagi kamu screenshot. Dah salin cikgu. Okey. Okey, jadi screenshot tau. Okey, jadi masing-masing tengok pula. Cikgu nak comparekan titik ni pula. Cikgu nak comparekan titik ni. Dia bila soalan macam ni, garis lurus tu tak berubah. Yang berubah tu adalah titik. Okey, titik kita 26. Jadi, kita comparekan dua benda. Yang pertama adalah titik koordinat. Tulis kat atas dia. Titik koordinat. Yang kedua kita nak comparekan tentang garis lurus. Okey. Kita tulis pula maklumat tentang titik koordinat yang kita nak tulis. Tengok betul-betul step satu-satu cikgu buat. Okey, titik koordinat yang kita nak comparekan ni 26. Jadi kamu tulis 26. Garis lurus dia adalah yang ni. Tak akan berubah. Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey. Okey, sampai situ jelas? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Okey, yang lain. Nisa macam mana? Zarif macam mana Zarif? Okey ke? Okey. Okey. Jadi daripada titik koordinat ni, Y dia yang mana? Ini kan X, ini kan Y. Y dia adalah Y sama dengan 6. Jadi untuk titik koordinat, kita boleh terus ambil dia punya nilai Y. Untuk garis lurus pula, untuk garis lurus, kamu tengok ni. Y dia tak tahu dan X dia tak tahu. Tapi kita nak comparekan dengan titik koordinat ni. Kamu tengok pula nilai X. Kamu masukkan nilai X untuk dapatkan nilai Y. Nilai X dia 2. Jadi kamu masukkan Y negatif 2 darab 2 tambah 6. Y sama dengan negatif 2 darab 2. Negatif 2 darab 2. Dekat sini kita dapat negatif 4 tambah 6. Selesaikan. Y sama dengan negatif 4 tambah 6. Okey. Negatif 4 tambah 6 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator masing-masing. 2. Okey, kita dapat dia 2. Jadi dekat sini, ni lagi besar. Kita nampak Y lagi besar. Y dekat sini 6. Y dekat sini 2. Maksudnya simbol kita adalah lagi besar. Yang ni lagi besar. Ni 6. Ini 2. Jadi inilah lagi besar. Jadi kita ambil kita punya persamaan. Jawapan kita adalah Y lagi besar daripada, kita salin balik yang ni, negatif 2X tambah 6. Kan cikgu terbagi tahu bila dia lagi besar maksudnya dia berada di atas. Kita cek 26. 26 dekat sini. Dia berada di atas garisan. Ni garisan dia. Ini dia punya titik. Dia belah atas garisan. Bila simbol dia lagi besar maksudnya dia berada di belah atas garisan. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jelas. Saya faham. Jelas. Okey. Michelle macam mana Michelle? Okey ke Michelle? Boleh faham? Okey. Faham. Okey jadi tengok cikgu terang dah lagi 20 minit je. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing tengok pula contoh yang cikgu tunjuk dekat sini. Cikgu tunjuk 3 contoh. Lepas ni kamu buat 1 dengan 2. Okey. Tentukan sama ada titik. Tentukan sama ada titik
Okey. Tengok ni Tentukan sama ada titik. Maksudnya kita nak kena comparekan. Koordinat kita sekarang adalah koordinat kita adalah 4, 7. Yang kedua, memuaskan y sama dengan okey. Jadi dekat sini kita tahu garis lurus kita. Garis lurus kita adalah y sama dengan 2x tolak 5. Buat macam cikgu buat. Okey, kita comparekan dua-dua. Dekat sini y kita ni x, ini y. Jadi y kita automatik y sama dengan 7. Jadi kita dah dapat dah nilai y tu. Tapi dekat garis lurus kita tak dapat nilai y. Y sama dengan 2x tolak 5. Macam mana dapat nilai y? Kita ambil nilai x dekat sini. Kalau kamu comparekan dengan titik 47, kamu kena ambil nilai x dia 4. Kalau kamu comparekan dengan titik lain, kamu tengoklah berapa nilai x dia. Sekarang nilai x dia 4. Kamu masukkan 2, 4 tolak 5. Y 2 darab 4. 2 darab 4 kita dapat 8. Tolak dengan 5. Jadi y 8 tolak 5 kita dapat berapa? 3. Jadi y dekat sini 7. Y dekat sini 3. 7 tu lagi besar daripada 3. Maksudnya jawapan kita adalah y lagi besar daripada 2x tolak 5. Ini jawapan kita. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey, ini. Boleh faham? Ya, Zarif ada soalan nak tanya? Kalau nombor tu sama dengan contoh kalau jawapan dia tu 7 letak sama dengan lah. Okey, kalau dia dapat 7 dekat sini macam tu Zarif. Okey, kalau dia dapat sini 7, kita pakai sama dengan. Sama dengan ni maksudnya apa? Maksudnya dia berada di atas garis lurus tu. Boleh faham? Titik tu berada di atas garis lurus. Tapi kalau dia lagi besar macam ni, maksudnya titik ni berada dekat mana? Titik ni berada di atas garis lurus. Jadi daripada 7 lagi besar daripada 3, kita boleh cakap apa? Kita boleh nampak. Kita boleh faham titik tu berada di atas garis lurus tu. Jelas, Zarif? Okey, Adila, macam mana Adila boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Nisa? Boleh. Okey, Farhan macam mana? Boleh faham? Boleh faham. Okey. Sekarang ni berdasarkan satu contoh dekat depan ni, cikgu nak masing-masing cuba buat. Buat nombor 1 dengan nombor 2. Dah siap send jawapan dekat cikgu. Okey, ada soalan tanya Siapa yang ada soalan tanya je.
Cikgu, Ya. dia kena jawab tiga-tiga sekali ke dekat dalam soalan satu tu? Y sama dengan 3 tolak 4X. Jadi kita kena jawab yang itu. Lepas tu yang Y sama... Tak. Kita pilih je. Simbol mana kita nak pakai. Oh, simbol mana? Ya. Macam dekat contoh ni kan. Dia ada tiga-tiga ni kan. Macam Bazir cakap tu kan. Nampak ni dia pakai simbol ni. Tapi untuk dapat dia pakai simbol ni, jalan kerja dia macam ni. Boleh faham? Boleh. Dia kena jalan kerja. Ya, betul. Okey. Oh, bagus. Apa ni nama ni? Okey, buat Kalau tak buat nanti tak faham. Bagus, Clarin. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa. Yang lain boleh buat. Cikgu bagi lagi 3 minit. Okey, bagus. Okey, lagi 2 minit. Cikgu, Ya. macam mana nak tentukan sama dia memuaskan atau tidak? Okey. Nak tahu dia memuaskan ataupun tidak, contoh kalau 7 lagi besar daripada 3 je kat sini, yang memuaskan dia punya persamaan ni adalah dia punya simbol ni. Okey. Okey. Okey, bagus. Lagi 1 minit lagi. Okey, habis masa. Bagus, ramai yang jawab, ramai yang mencuba. Berlisa pun cuba. Cikgu apa? Cikgu suka. Okey. Jadi kita ada lagi 10 minit je. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja lah dekat depan ni. Macam mana nak buat ni.
Okey, semua ada kat sini ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Semua dah penat sabar. Cikgu pun penat kat ni dari tadi bercakap ni. Tapi tengok betul-betul. Jangan cuai. Ada orang dia cuai sebab apa? Sebab dia letak garis lurus dulu kat sini. Baru dia letak titik. Salah. Jadi buat titik dulu. Maklumat tentang titik dulu baru garis lurus. Titik kita kat sini adalah 35. Garis lurus kita kat sini, kalau nak dapat, ambil yang sama dengan je dulu. Tak payah ambil yang lain. Y sama dengan 3 tolak 4X. Sampai sini jelas ke masing-masing? Boleh faham? Jelas. Boleh faham. Okey. Jadi, kita nak comparekan apa sekarang? Kita nak comparekan Y, nilai Y. Jadi, dekat sini, Y kita adalah sama dengan 5. Dekat titik Y tu boleh terus ambil. Tapi dekat garis lurus, kamu kena guna X dekat titik. Macam mana? Ambil Y sama dengan 3 tolak 4X. X kita adalah 3. Gantikan 3 ke dalam X. Selesaikan. 3 tolak 4 darab 3 kita dapat 12. Okey, 3 tolak 12 dapat berapa? Negatif 9. Negatif 9. Jadi dekat sini kita comparekan. Okey, Y dekat sini 5, Y dekat sini negatif 9. Jadi dah sah-sah 5 lagi besar daripada negatif 9. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia kamu salin yang ni, ini dah kira satu markah. Sebenarnya jalan kerja satu markah, ini satu markah. Dekat sini kamu kena tunjuk Y lagi besar daripada 3 tolak 4X. Ni jawapan dia. Maksudnya kita boleh faham apa? Okey, ada satu garis lurus. Titik dia berada di belah atas garis lurus tu. Boleh faham ke? Jelas ke? Cikgu Boleh. tunjuk kat depan. Okey, bagus. Okey. Sabar Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Titik dia. Titik dia. Salin dulu maklumat tentang titik. Titik dia adalah 1, negatif 3. Garis lurus dia, garis lurus adalah Y. Ni Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okey. Jadi titik dekat titik di sini kita dapat Y sama dengan negatif 3. Untuk garis lurus kita kena cari pakai X sama dengan 1. Y sama dengan negatif 3, 1 tambah 2. Negatif 3 tambah 2 kita akan dapat Y adalah negatif 3 tambah 2 kita dapat 1. Kita comparekan kat sini Y negatif 3. Dekat sini Y 1. Jadi ini lagi besar. Ini negatif 1, sorry. Jadi ni negatif 1, bila negatif 3 lagi negatif 1 lagi besar daripada negatif 3. Guna simbol ni, simbol yang kita dapat tadi. Ambil persamaan garis lurus yang ni. Kita gantikan Y sama dengan, silap sama dengan pula. Lagi kecil, negatif 3X tambah 2. Ni jawapan dia. Jelas ke? Jelas, cikgu. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi last soalan pada malam ni. Masing-masing tengok dekat depan ni, cuba isi. Cuba isi. Kat mana titik tu kedudukan berdasarkan penerangan cikgu daripada tadi. Cikgu nak simpulkan kita punya lesson pada malam ni. Okey, cuba buat. Cikgu bagi 2 minit sahaja.
Okey, 1 minit lagi. Okey. Senang je kan? Hantar gambar kat cikgu kalau dah siap. Cikgu tunggu ni. Cikgu, saya give up. Siapa? Bazir give up? Why ni yang mana cikgu? Why? Ha. Jangan tengok why. Tengok ni persamaan sama dengan. Kalau dia sama dengan maksudnya di atas garisan. Garisan kita kat mana? Dekat K. Okey, tak. Okey, dah habis masa cikgu tunjuk Okey, tengok ni. Garisan kita yang ni kan garisan kita kan? Nampak tak Bazil? Nampak cikgu? Ni garisan. Apa koordinat atas garisan tu? Apa huruf yang ada atas garisan? J dengan K. Jawapan dia dekat sini J dengan K. Okey. Okey, lagi besar. Kalau cikgu cakap lagi besar, maksudnya dia berada dekat atas ke bawah? Dia ada dekat atas. Atas. Apa huruf dekat atas? A, B, E. A, B, E, lagi? Lagi Siapa-siapa boleh tolong cikgu? Lagi satu huruf. G. Yah, G. Ni jawapan dia. Okey, kalau cikgu mention tentang ni, maksudnya dia dekat bawah. Apa huruf dekat bawah? C, D, Dekat. F. C, D, F. Lagi satu? H. H. Ini je jawapan dia. Ini je jawapan dia. Jangan tengok Y, jangan tengok X tu. Sebab apa? Sebab tadi dia bercakap tentang titik. Ini titik dia. Ini adalah titik dia. Kalau kamu nak baca titik dia, kamu tengok koordinat dia. Ini 1, ini 4. Jadi titik untuk koordinat A adalah 1, 4. Kalau yang ni dia bagi buat macam tadi. Kalau yang ini, kamu tengok siapa-siapa, mana-mana titik yang berada di atas garisan, jadi dia akan dapat sama dengan. Kalau belah atas, kamu akan dapat lagi besar. Jelas ke masing-masing? Boleh faham ke? Jelas. Okey, yang lain? Clarin macam mana Clarin? Okey? Okey, cikgu. Okey, Michelle macam mana Michelle? Okey, cikgu. Okey, inilah jawapan dia. Okey, jadi sekarang jam pun sudah menunjukkan 10.30. Cikgu nak buat summary sikit. Banyak juga kita belajar pada malam ni. Okey, berapa dah contoh cikgu tunjuk, contoh garisan, garis lurus. Okey, ni bahagian lorekan. Nak keluarkan persamaan. Ni nak keluarkan persamaan. Lepas tu cikgu tunjuk pula apa maksud kita punya bab ni. Okey, yang penting siapa nak skor bab ni adalah dia kena faham tentang garis lurus. Yang tadi cikgu terangkan tentang ketaksamaan. Minggu depan cikgu akan ajar cara nak melakar garis lurus. Cara nak melakar, lepas tu lorekkan. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua atas komitmen yang diberikan. Semoga lebih jelas. Kalau ada apa-apa masalah ataupun buka kamera ataupun tak faham apa-apa, WhatsApp saja cikgu WhatsApp je cikgu. Cumanya kalau cikgu tak reply lambat tu, kamu pushlah cikgu sikit. Cikgu ni macam mana
Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, semua sampai situ sahaja dahulu untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey.